Baik, tak lama lagi kita akan mendapat Perdana Menteri baru dan juga Kabinet baru. Jadi bagaimana kita nak membina Malaysia yang lebih baik? Kami nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, Pencerakanan Putra Business School PBS. Prof, tadi kita bincangkan banyak berkaitan dengan apa fokus kerajaan baru nanti, tapi kita nak lihat juga kepada sisi rakyat yang terpinggir yang telah pun diketengahkan oleh Khazanah Research Institute, oleh UNDP, UNICEF. Kita ada semua kajian, semua data. Bagaimana untuk jadikan Perdana Menteri dan juga Kabinet baru nanti buat polisi berdasarkan data dan juga kajian-kajian yang telah pun wujud tentang isi rumah ini. Polisi yang lebih responsif, bagaimana ini diperlukan? Ya, memang kita memerlukan polisi yang responsif, yang proaktif. Kita tahu masalahnya. Mungkin kita dah dapat pelbagai data, rumusan. Inilah sebenarnya masalahnya. Inilah simptomnya. Tetapi yang penting sekarang bagaimana untuk menangani masalah tersebut, pergi ke akar umbi dan membolehkan ianya ditangani. Kalau boleh dalam seberapa cepat yang boleh dalam tahun ini, tahun depan, dan juga tidak berulang lagi. Oleh itu, apabila saya melihat segala-gala yang telah diumumkan dalam pelbagai laporan dan sebagainya, saya melihat masalahnya masalah bersifat sistemik, iaitu ianya tidak boleh diselesaikan dengan satu dasar ataupun satu polisi ataupun satu inisiatif ataupun satu package. Ianya harus berubah daripada perancangan satu terutama dalam rancangan Malaysia ke-12 saya lihat itulah sebenarnya medium yang terbaik untuk membuat perubahan yang lebih komprehensif, holistik dan juga efektif. Dan perubahan yang saya lihat kat situ, pertama kita menyebut tentang penurunan gaji, ramai rakyat kekal dalam golongan miskin dan juga kos barangan ataupun sara hidup yang kekal tinggi. Saya melihat pertama yang penting ialah memastikan bahawa rakyat kita mempunyai pekerjaan. Sebab kalau rakyat tidak mempunyai pekerjaan, kalau satu individu itu tidak pekerjaan, dia tak dapat menampung dirinya dan dia tak dapat menampung isi rumahnya. Dan ini akan memberi pelbagai kesan, bukan sahaja kepada ekonomi tetapi kepada sosial, kepada kesihatan. Kita bercakap tentang bukan setakat kesihatan badan tetapi kesihatan mental. Dan ia juga akan memberi kesan sosial yang negatif juga dalam masa yang terdekat kerana apabila kita lihat awal pandemik banyak isi rumah dah pergi ke pajak gadai untuk jual barangan kemas mereka. Tahun ini kita menyaksikan peningkatan lebih daripada 30% mereka yang menjual rumah secondary market. Maknanya mereka dah tak mampu membayar bulanan untuk rumah, mereka dah kena auction dan jual lelong. Kalau mereka dah tak ada harta, barang kemas, rumah, so selepas ni apa mereka nak buat? Jadi mereka akan terdesak. Kita lihat bunuh diri meningkat, kita lihat jenayah mungkin akan meningkat kalau mereka lebih terdesak. Disebabkan itu, yang paling penting sekarang memastikan bahawa seberapa ramai yang boleh rakyat kita dapat pekerjaan. Bila mereka dapat pekerjaan, mereka akan rasa kembali bermaruahlah, mereka dapat menjana pendapatan sendiri, memberi makanan kepada isi rumah mereka, dan itu yang penting. Kurangkan pengangguran tu. Prof katakan perlunya, pentingnya untuk kurangkan angka kepengangguran yang berada pada 700 hingga 800 ribu sekarang ini. Sebenarnya bagaimana kita nak lakukan? Ada juga berpandangan bahawa kerajaan perlu meneruskan projek-projek besar untuk memberikan peluang pekerjaan yang lebih. Jadi apa lagi sebenarnya yang boleh kita lakukan? Adakah ini boleh kita pakai ketika mana kita cuba imbangkan hutang negara? Adakah kita patut teruskan projek-projek besar? Dan sebenarnya selain daripada perkara itu, apa lagi yang boleh kita lakukan untuk lambatkan pasaran buruh ini? Okey, kalau kita lihat katakan bantuan kewangan, pembiayaan kewangan yang bank berikan kepada perniagaan sekarang ini, mereka sebenarnya tak kisah sangat. Kita kasih you pinjam kepada ni, you nak buat apa dengan duit itu. Jadi kebanyakan perniagaan semasa pandemik ini pun, apa yang mereka buat, mereka meminjam bukannya untuk mengembangkan perniagaan ataupun menggaji lebih ramai pekerja, tapi mereka gunakan untuk menghapuskan hutang lama, menstrukturkan pembiayaan. Apa kata kita buat satu polisi, apabila bank komersial memberi pinjaman kepada perniagaan, kena pastikan bahawa pinjaman yang diberikan kepada perniagaan itu adalah lebih bertumpu kepada membuka perniagaan lebih besar, menggaji lebih ramai pekerja, maknanya pergi kepada ekonomi yang tampak.
Sebab kalau mereka meminjam tapi hanya nak kambus hutang lama, ia tak menyebabkan ekonomi berkembang. Mereka pinjam nak beli equity, nak beli saham, tapi ia tak akan memberi kesan kepada komuniti. Jadi buatkan satu polisi supaya kebanyakan pembiayaan ini untuk memastikan bahawa lebih banyak lagi rakyat dapat digaji. Dan itu saya lihat yang perlu ada dalam polisi baru selepas ini. Dan Prof, kita juga ingin melihat kepada 11 jenis perniagaan untuk fasa 1 dan juga fasa 2. 11 untuk fasa 1, 11 untuk tambah lagi di fasa 2 telah pun mula operasi pada awal minggu ini. Adakah doktor lihat ini mampu untuk pulihkan kadar pekerjaan dan juga pendapatan ini, pendapatan isi rumah, terutama kumpulan yang terjejas sekarang ini? Adakah kita dapat lihat ataupun jangkakan ekonomi Malaysia akan sedikit pulih selepas ini? Ya, ini memang mampu memberikan sedikit sinar kepada perniagaan sektor yang lama tertutup, walaupun masih lagi ada kawal ataupun pengekatan SOP yang hanya mereka yang menerima vaksin penuh saja boleh melakukan kedai itu. Sekurang-kurangnya mereka dapat buka kedai itu, dan saya berharap lebih banyak sektor dapat dibuka selepas ini berdasarkan data terkini yang kita tengok dalam indikator pelan-pelan negara itu, iaitu pengurangan dari segi mereka yang masuk ICU ataupun dari segi kadar vaksinasi yang tinggi melebihi 50%. Dan saya lihat selagi kita masih fokus menumpukan kepada program vaksinasi ini dan kita kekal menjaga SOP, maka lagi cepat kita harapkan banyak sektor-sektor akan dibuka dan lagi cepat kadar pekerjaan dan pendapatan ini dapat dipulihkan. Dan Prof, kita juga lihat bagaimana krisis ekonomi ini beri kesan besar kepada kumpulan yang sangat rentan pendapatan rendah. Tapi bukan sahaja pendapatan rendah yang terkesan. Tadi kita ada bincangkan M40 masuk ke B40, T20 juga ada sedikit sebanyak turun kepada M40. Bagaimana doktor melihat belanjawan 2022, rancangan Malaysia yang ke-12 ini? Fokusnya sebenarnya perlu menyeluruh ataupun seperti tahun-tahun sebelum ini kita banyak fokuskan kepada mengeluarkan mereka yang berada di garis kemiskinan, berikan fokus banyak kepada B40 golongan miskin, M40 dan juga T20 ini seperti yang kita tahulah sememangnya ada manfaatnya tetapi dilihat kurang berbanding dengan B40 dan juga golongan miskin. Adakah kali ini belanjawan dan juga RMK12 ini perlu dirangka dengan lebih menyeluruh mengenai semua aspek-aspek ataupun kumpulan-kumpulan semua yang ada dalam Malaysia ini? Saya melihat RNK ataupun belanjawan yang akan dibentangkan memang sentiasa berfokuskan kepada tiga, iaitu rakyat, perniagaan dan juga ekonomi negara. Dan saya jangkakan memang ianya akan kekal macam itu. Kita mungkin tidak akan melihat satu pelan ataupun rancangan yang hanya memfokuskan kepada individu saja, kerana kalau ia bersifat memberi bantuan secara langsung, tunai, ianya tidak orang kata mampan. Dia memerlukan satu inisiatif ataupun perancangan yang membolehkan bahawa ekonomi itu sendiri, ekonomi domestik itu sendiri mampu kekal berdaya saing dan berkembang, dan seterusnya memastikan semua orang dapat menikmati manfaat daripada pertumbuhan ekonomi yang positif itu. Cuma yang penting sekarang ini ialah kita nak pastikan bahawa apabila setiap peruntukan disalurkan tidak berlaku keterisan, dan apabila ianya disalurkan, ia pergi terus tepat kepada mereka yang memerlukan, dan kita memantau menggunakan pengkalan data analitik untuk memastikan bahawa impak ataupun output daripada peruntukan itu dapat diukur, dapat ditakrifkan ataupun ditafsirkan kepada yang kita mahukan memenuhi objektif. Itu yang sebenarnya penting sekarang ni. Kita tidak mahu berlaku pembazaran, kita tidak mahu ada yang mereka yang masih tidak mendapat manfaat yang sepatutnya, kerana kita bukannya orang kata negara yang kaya. Kita punya belanja pembangunan masih lagi dibiayai oleh hutang. Kita punya hasil hanya cukup untuk belanja pengurusan saja. Disebabkan itu amat penting untuk betul-betul menggunakan segala hasil yang ada untuk memperuntukkan kepada segala aktiviti yang memberi impak tinggi untuk tahun depan. Prof, kita nak lihat
kepada perkara yang lain juga, yang mana laporan Jabatan Statistik dedahkan produktiviti buruh Malaysia yang diukur dari segi nilai ditambah per pekerja meningkat 13.6% pada suku kedua 2021 dengan nilai 22,117 per pekerja. Bagaimana kita nak pastikan kita juga lihat kepada pengagihan dari segi pendapatan yang lebih baik dan juga efektif. Sekurang-kurangnya ini mungkin boleh menjadi salah satu dasar awal ataupun perbincangan awal di kala pembentukan kerajaan baharu ini. Ya, kita melihat bahawa rakyat kita sebenarnya produktif, dan satu lagi statistik, rakyat kita juga antara yang bekerja lebih masa berbanding dengan rakyat-rakyat di negara lain. Jadi rakyat kita kalau diberi peluang memang akan bekerja dengan lebih produktif, lebih banyak menyumbang kepada syarikat, tetapi yang orang kata anomali ataupun yang tidak mahu kita lihat ialah sebenarnya pendapatan makin berkurangan. Dan kalau kita lihat yang statistik tahun lepas untuk tahun 2020, yang apabila kita sebut tentang gaji berkurang, itu bukan sahaja bandar, luar bandar, lelaki, wanita, berkemahiran rendah ataupun tinggi yang mempunyai pendidikan tinggi ataupun rendah, semua mengalami penurunan yang drastik, terutamanya mereka yang mempunyai kemahiran tinggi dan pendidikan yang tinggi. Dan disebabkan itu, memang kita perlu memastikan bahawa pengagihan dari segi pendapatan ini kepada pekerja-pekerja ini mesti diperbaiki, mesti lebih orang kata adil, dan juga mampu membuatkan mereka mempunyai lebihan pendapatan setiap bulan. Dan bagaimana kita nak lakukan ini, kita kena tengok dari segi mengapa ini berlaku, iaitu kenapa walaupun banyak syarikat yang dalam pandemik ini masih lagi mampu menjana pendapatan yang tinggi, tetapi kenapa mereka tidak mampu memberi gaji yang tinggi juga kepada pekerja mereka. Dan kita lihat ada setengah industri ini masih lagi bergantung kepada pekerja asing. Walaupun kita tahu secara statistik pekerja asing di Malaysia mungkin lebih kurang 2.1 juta, tetapi kita sebenarnya mungkin kita membuat tak tahu bahawa pekerja asing tanpa izin yang ada di Malaysia ni mungkin 2 kali ganda daripada itu, 2-3 juta. Dan selagi kita bergantung kepada tenaga asing yang berkemahiran rendah ini kerana mereka dibayar gaji rendah, selagi itulah kita tidak akan dapat membolehkan rakyat kita mendapat gaji yang lebih tinggi kerana mereka masih tidak mahu menukar proses perniagaan mereka kepada pendigitalan atau otomasi yang memerlukan pekerja yang mempunyai kemahiran yang lebih tinggi. Kita lihat bahawa rakyat kita dari segi pendidikan ramai yang bergraduat daripada universiti, 100,000, 200,000 setahun, tetapi tidak ada kerja. Kerana apa? Kerana tidak ada banyak penawaran kerja yang sesuai untuk mereka. Berlaku mismatch di situ. Oleh sebab itu saya melihat kita harus fokuskan kepada meningkatkan proses ataupun aktiviti perniagaan itu sendiri untuk membolehkan mereka menggaji rakyat kita yang mempunyai kemahiran tinggi yang akan diberi gaji yang lebih tinggi, dan kita kurangkan kepada perniagaan atau operasi yang hanya bergantung kepada tenaga kerja buruh yang murah dan tidak mempunyai kemahiran daripada luar. Itu sebenarnya saya lihat satu yang kita perlu lakukan. Dan Prof, kita masih lagi ada sekitar 4 bulan saja sebelum tamat 2021 yang sebelum ini dikatakan sebagai tempoh pemulihan. Doktor, Fitch Solution jangka ekonomi Malaysia akan pegun tahun ini akibat peningkatan kes COVID-19 dan situasi politik semasa. Apa 3 perkara utama yang perlu kerajaan baharu, Perdana Menteri baharu, Menteri Kewangan baru fokuskan pada ketika ini untuk elakkan 0% pertumbuhan pada tahun ini? Apa perkara-perkara yang mungkin doktor rasa perlu diberikan perhatian terlebih dahulu berbanding dengan perkara-perkara lain yang boleh kita bincangkan? Ya, pertama, Bank Negara dan juga kerajaan sebenarnya masih lagi mensasarkan pertumbuhan KDNK untuk tahun ini sekitar 3-4% positif. Fitch kata kosong. Jadi kalau apa yang kita lihat, kita masih lagi mempunyai peluang untuk memastikan pertumbuhan yang positif. Tetapi ini bergantung kepada beberapa faktor utama. Pertama ialah memastikan proses vaksinasi berjalan dengan lancar walaupun berlaku ketidaktentuan dari segi siapa Perdana Menteri, siapa Kabinet, tetapi program harus diteruskan
bermakna kita mahu mencapaikan imuniti kelompok itu secepatnya bulan Oktober ini supaya semua sektor ekonomi dapat dibuka sepenuhnya. Itu yang pertama kita lakukan, proses pemvaksinasi. Dan kedua, kita kena fokuskan kepada memastikan semua perniagaan, perusahaan mikro, kecil, sederhana, besar dan sebagainya masih lagi kekal mampu berniaga, mampu berdaya saing, kerana kalau mereka gagal, mereka gulung tikar untuk beberapa bulan ni, mereka akan menyebabkan kadar pengangguran bertambah dan ini akan menjejaskan ekonomi negara secara keseluruhan kerana tidak ada kecairan ataupun transaksi di pasaran. Disebabkan itu, kedua ialah memastikan bahawa perniagaan masih lagi mampu bersaing. Dan ketiga, untuk memulihkan keyakinan pelabur, tempatan dan luar dengan melaksanakan ataupun membentangkan rancangan Malaysia ke-12 Belanjawan 2020 yang memberi inisiatif yang boleh mampu menarik semula pelabur untuk datang melabur ke dalam negara kita. Dan inilah saya lihat benda yang perlu dilakukan untuk beberapa bulan ke datang ini untuk memastikan ekonomi kembali positif.